Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini dapat bersama untuk sama-sama kita mudzakarah dan juga kita ulang kaji dan juga kita tambah lagi ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan tajwidul Quran. Macam mana kita nak baca Al-Quran bertajwid, bertajwid. Dan seperti mana kita maklum bahwasanya tajwid ini adalah penting sangat, asas yang paling penting, silah senjata kita yang paling penting untuk kita membaca Al-Quran dengan lebih fasih dan lebih betul dan lebih sempurna seperti mana diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah cita-cita kita dan matlamat utama kita, supaya bacaan kita betul dan bacaan kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ganjaran atas setiap usaha kita. Jadi untuk kita nak meningkatkan bacaan kita, nak meningkatkan kualiti dan juga mutu bacaan kita, selain dari kita mempelajari membaca Al-Quran, kita juga perlu mengambil ikhtiar yang lebih supaya bacaan kita bukan hanya kita baca sahaja, kita juga berpandukan dengan ilmu-ilmu dan hukum-hukum yang ada kaitnya dengan bacaan kita. Nabi SAW mengajar sahabat-sahabatnya Al-Quranul Karim secara bertajwid. Cuma pada peringkat awalnya mungkin tak ada istilah tajwid. Tak ada istilah tajwid, tak ada istilah izhar, idgham, iqlab, tak ada lagi. Cuma cara bacaan, cara sebutan sempurna seperti mana diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril. Begitulah sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in, mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain, tabi'in, tabi'it tabi'in, sampai kepada kita. Alhamdulillah. Jadi itulah usaha kita, tuan-tuan, puan-puan yang rahmatullah sekalian. InsyaAllah setiap susah payah kita untuk memahami ilmu tajwid ini, insyaAllah banyak habuannya dan banyak ganjarannya insyaAllah. Jadi kita alhamdulillah beberapa kelas yang lepas kita dah kenal beberapa hukum tajwid, dan pada malam ni insyaAllah kita akan tambah lagi. Cuma kelas kita ini kelas asas, kelas untuk semua, kelas mesra insyaAllah untuk semua lapisan yang masuk dalam kelas kita ini. Kita lebih kepada muzakarah lah, bukan kita nak mendalami, bukan kita nak jadi pakar. InsyaAllah kalau Allah kun fayakun, semua akan jadi pakar insyaAllah. Tapi disebabkan kita ini buka kelas ini secara terbuka, maka kita perlu perjalanan kelas ni perlu perlahan-perlahan. Slow-slow, kita tak pergi jauh dan tak pergi mendalam sangat. Kita akan sebut basic dan juga kita akan sebut lafaz-lafaz yang mudah, istilah-istilah yang mudah dalam ilmu tajwid, supaya insya-Allah semua kita yang hadir ini boleh faham. Bukan setakat faham, yang kita pentingkan insya-Allah kita dah mula beberapa kelas yang lepas. Setiap penghujung kelas kita akan adakan tatbiq amali. Kita akan adakan sedikit masa, beberapa ayat akan kita baca dan beberapa hukum yang kita akan pilih untuk kita kenal, untuk kita cari bersama dalam ayat-ayat yang kita baca. InsyaAllah kaedah ni kita akan teruskan, dan kepada semua insyaAllah bersedialah untuk membaca dan untuk mencari hukum bersama, supaya kita akan lebih mudah kenal dan lebih mudah sebut cara hukum itu, macam mana sebutannya dalam bacaan kita. Sebab kalau kita perhatikan dalam kelas-kelas tajwid, kelas-kelas tahsin, kelas-kelas tadarus ataupun secara halaqah membaca Al-Quran, masih ada antara kita kenal hukum tapi bila baca tertinggal. Bila baca
terlupa, tak dibaca dengan sempurna. Tapi bila ditanya perkataan yang dibaca kurang sempurna hukum tajwid, bila ditanya tentang hukumnya, ramai yang boleh jawab. Cuma mungkin latihan kita dengan bacaan bertajwid itu kurang. Kurang kita kita mantapkan bacaan itu. InsyaAllah dengan kaedah ini kita cubalah jalan serentak membaca Al-Quran serta bertajwid terus insyaAllah. Okey. Untuk malam ni terus kita masuk murajaah kita, murajaatun syariah, murajaah secara ringkas dan juga pantas dari awal tajuk-tajuk ataupun ahkam-ahkam yang kita belajar dalam tajwid ini. Okey, kita mulakan dengan hukum 5 ataupun ahkam nunus sakinah wat tanwin. Sebut secara ringkas-ringkas dulu. Okey, hukum nun sakinah dan tanwin ada 5. 2 tak dengung, 3 dengung. Okey, yang tak dengungnya yang pertama izhar halqi. Izhar halqi ada 6 huruf. Aghin kha'ahu. Nun mati bertemu dengan salah satu huruf aghin kha'ahu. Tanwin bertemu aghin kha'ahu. Maka hukumnya izhar halqi. Cara bacaannya tak dengung, tak dengung. Maknanya tak ada harakah. Kena zahirkan, kena jelaskan nun mati ataupun tanwin itu. Contohnya an'amta siratal ladzina an'amta. Nun itu kita jelaskan dan tanpa harakahnya kita baca dengan terang bunyinya nun mati. Okey, lebih kurang macam itulah hukum pertama. Hukum yang kedua yang tak dengung iaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, nun mati ataupun sakinah, nun sakinah ataupun tanwin bertemu lam ataupun ra. Syaratnya dalam 2 perkataan, 2 kalimah. Maka hukumnya idgham bila gunnah kamil pun tak dengung juga. Sebab apa tak dengung? Sebab kita dah masukkan semua nun mati ataupun tanwin ke dalam lam ataupun ra. Contohnya milladunka. Milla. Nun mati bertemu dengan lam. Hukumnya idgham bila gunnah. Bacaannya tak dengung. Okey. Itu 2 hukum yang tak dengung. Okey, sekarang ni kita ada lagi 3 hukum yang dengung. Okey, boleh kita sebut? Idgham bigunnah. Okey, idgham bi gunnah. Sambung. Idgham bi gunnah macam mana ceritanya? Idgham bigunnah tu macam 4 yang kita kalau nun mati jumpa ya, nun, mim sama waw. Okey. Itu idgham bi gunnah ya. Hukumnya idgham bi gunnah an-naqis, bacaannya dengung 2 harakat. Contohnya may ya'mal. ya, may ya'mal. Kita masuk di sini nun dimasukkan ke dalam ya, tetapi disebabkan dia ini dengung dan juga dia tak sempurna masuknya nun ataupun tanwin ke dalam ya, maka adanya dengung. Dengungnya kadarnya 2 harakah. Okey, 2 harakah. Okey, jelas. Okey, ada 2 lagi untuk yang dengung. Boleh. Teruskan. Kita tak apa, walaupun perkara ni kita berulang-ulang, setiap minggu kita ulang, tujuan kita ulangnya nak bagi ingat betul-betul, nak bagi mudah bagi kita nak jelaskan kepada orang, kepada diri kita bila baca, dia akan datang selalu. Dia akan datang cepat kalau selalu kita sebut, selalu kita ulang perkara yang sama, ini hukum-hukum dan cara dia, pengertiannya, apa hurufnya, cara bacaannya. Kalau selalu kita ulang, bila kita baca je Al-Quran, hukum tu akan datang cepat-cepat. Sebab itu bacaan kita lebih pantas untuk kita bertindak. Kalau dengung, dengunglah. Kalau tak dengunglah. Kalau terang, teranglah. Kalau masuk, masuklah. Itulah kita nakkan supaya selalu kita mahir dan orang kata cairlah dalam hukum-hukum yang selalu kita sebut ni. Selalu mudah di lisan kita, di lidah kita untuk kita jelaskan. Okey. Ada 2 lagi dalam bahagian hakam menunus sakinah wa tanwin yang dengung. Iqlab. Okey, teruskan. Iqlab macam mana? Apa ceritanya? Mim ba 5. Sebelum tu kita ikut susunan dia. Mula tu kita nak kenal dulu. Macam mana iqlab? Nun mati lah. Nun mati ya. Betul. Betul. Mim dengan mim. Mim tu ditukar jadikan ba. Mim ba 5.
Ulun mati susah. Lebih sampel mim ba lima. Okey. Okey, nun mati ataupun tanwin. Kita ambil Eh. secara mudah, ringkas-ringkas je. Tak perlu kita nak tukar-tukarkan, ertikan. Eh. Itu bila orang kata makna iqlab. Sekarang ni kita nak kenal iqlab dalam bab tajwid. Nun mati ataupun tanwin bertemu huruf ba dalam satu ataupun dua perkataan, maka hukumnya iqlab. Cara bacaannya dengung dua harakat. Contohnya mim ba'di. Okey, mim ba'di. Selalu kita sebut di sini, siapa nak rapatkan bibir mulut pun boleh, tapi kalau tak nak rapat pun boleh. Itu terserah macam mana kita belajar dari guru kita. Okey, selesai. Yang terakhirnya ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi, nun mati ataupun tanwin bertemu huruful hijaiyah selain daripada huruf-huruf yang kita sebut untuk izhar aghin kha'ahu, untuk idgham yarmalun, untuk iqlab huruf ba. Maknanya 13 huruf di situ. Jadi bakinya 15 huruf lagi adalah untuk hukum ikhfa haqiqi. Nun mati ataupun tanwin bertemu salah satu huruf 15 huruf hijaiyah yang dibuatkan dalam satu ayat, satujza saddaqa fathiqdatadhin syadza, maka hukumnya ikhfa haqiqi. Cara kita nak bacanya, kita sembunyikan nun mati atau tanwin ke dalam huruf-huruf ikhfa, dan cara lebih mudahnya maknanya bila kita nak dengung, kita dah standby untuk kita nak sebutkan huruf ikhfa. Itu paling penting dalam bab ikhfa. Okey, contohnya min syarri dalam kadar dengung dua harakat, tempoh dengung dua harakat itu kita dah standby untuk nak sebutkan shin dalam contoh ini. Min syarri, kalau kita tengok bibir mulut saya, saya dah lebarkan untuk nak sebutkan shin. Min syarri, jangan kita sebut nun asing dua harakat baru kita nak sebut shin, itu tak dinamakan ikhfa. Okey, alhamdulillah. Okey, hukum nun sakinah dan tanwin selesai. Hukum mim sakinah saya ringkaskan seringkas-ringkasnya insya-Allah. Hukum mim sakinah pula maknanya hukum mim mati. Bila dalam bacaan Al-Quran kita ada mim mati, maka cara bacanya ada 3 bahagian ataupun ada 3 hukum. Yang pertamanya idgham mithlain saghir. Mim mati bertemu dengan mim. Mim mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham mithlain saghir. Cara bacanya dengung 2 harakat. Dengung 2 harakat. Walahum mithlu. Walahum mithlu. Mim mati bertemu dengan mim, terus kita masukkan sebabnya idgham. Yang keduanya kita ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi iaitulah mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba sahaja, maka hukumnya ikhfa syafawi. Cara bacanya dengung 2 harakat. Inna rabbahum bihim. Rabbahum bihim. Mim mati bertemu dengan ba, maka hukum ini ikhfa syafawi. Okey, yang ketiganya izhar syafawi, iaitulah nun mim mati bertemu semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. 26 huruf, maka hukumnya izhar syafawi. Izhar syafawi, mim mati bertemu salah satu 26 huruf yang selain daripada mim dan ba tadi. Maka hukumnya izhar. Bila sebutnya izhar, tak dengung, kena nyatakan mim mati itu, dan bacaannya tak ada harakah dan tak ada dengung. Banyak contoh untuk izhar syafawi. Sangat-sangat banyak. Okey. Habis. Lepas tu tajuk yang ketiga yang selalu kita sebut, tajuk yang paling mudah sekali, bab yang paling mudah sekali, iaitulah nun dan mim al-musyaddadatain. Nun dan mim yang sabdu, yang bersabdu, wajibul gunnah, wajib kena dengung. Itu paling mudah dan paling senang kita jumpa, dan insya-Allah cubalah kita senangkan untuk dengung 2 harakat. Sebab masih lagi belum wajibnya. Walaupun hukumnya wajib, masih lagi belum wajibnya. Okey, kita biar betul-betul wajibnya, maksudnya bila jumpanya dalam bacaan kita, nun yang ada sabdu, mim ada sabdu, tak kira barisnya apa, wajibkan dengung tu. Wajibkan dengung kadarnya 2 harakat. Dan untuk kita nak melatihkan diri kita, biarlah dengung itu panjang sekalipun, yang penting kita rasa kita dah dengung betul-betul. Innal ladzina kafaru
innalladzi wa ammalladzina wa ammal. Mungkin dah 3-4 harakat dah, tapi kita rasa betul-betul kita dengung. Banding dengan innalladzina kafaru wa ammalladzina amanu. Contohnya kan? Itu macam ada dengung, tapi belum lagi 2 harakat. Biar kita lajaknya, supaya kita latihkan diri kita, yang dengung itulah rupanya dan itulah makhrajnya keluar dari khaysyum kita. Okay, alhamdulillah, selesai bab yang ketiga. Bab yang keempat yang kita dah belajar, alhamdulillah, iaitulah bab al-qalqalah. Saya pilih al-qalqalah, saya kedepankan, saya awalkan sebab qalqalah ini selalu kita jumpa dan selalu kita ada masalah sikit-sikitnya. Kadang-kadang tak cukup qalqalahnya, kadang-kadang tebal nipis qalqalahnya. Jadi kita dah belajar, alhamdulillah dah selesai bahagian qalqalahnya semua. Okey, secara ringkasnya qalqalah ini iaitulah lantunan bacaan kita. Ada beberapa huruf dalam Al-Quran, bila huruf itu mati, bila huruf itu sukun, maka dia kena ada eko dia. Dia kena ada kesan huruf mati itu. Mesti kena ada. Kalau tidak, dia tak namanya qalqalah. Kalau tidak, salah bacaan itu. Kalau tidak, kurang jelas sebutan qalqalah itu. Apa hurufnya? Huruf selalu kita sebut 5 huruf. Baju dah kota, ataupun ba, jim, da, qaf, ta. Ataupun disebutkan dalam bahasa Arab qutubu jaddah ataupun qutubu jadin. Tak kisahlah kita nak hafal yang mana, pastikan 5 huruf ini sahaja qalqalah. Jangan kita tambah lagi. Jangan kita ada lagi huruf-huruf lain jadikan qalqalah juga. Dia 5 sahaja. Mazhab apa sekalipun, bacaan apa sekalipun, qalqalah hanya 5. Sebab kita nanti ada lagi muhtarazat, perkara yang perlu kita jaga dalam bacaan kita, diqalqalahkan. Beberapa huruf yang senang kita qalqalah, tetapi huruf itu bukannya qalqalah. Yang tu kita kena jaga-jagalah. Antara huruf yang selalu kita qalqalah dan huruf itu bukan qalqalah, huruf dad, kan? Huruf dad ni dia sama dengan huruf dal, tapi dad tu tebal. Kadang-kadang wal ardu, ada sikit. Itu pun tak boleh. Dan kadang-kadang huruf hamzah mati, kadang-kadang huruf dzal. Wa idza akhadna itu bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 saja, qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi kalau kita jumpa dalam bacaan kita 5 huruf ni mati, maka kita qalqalahkan. Bagi ada aqa, atta, ab, aj, ad, itu perlu ada. Kan dalam surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Perlu ada. Kalau tak ada, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu salah. Salah hukum tajwid. InsyaAllah kita dah belajar, kita dah kenal. Alhamdulillah. InsyaAllah semua kita boleh baca dengan sempurna. InsyaAllah. Okey, minggu lepas akhir dars kita, pelajaran yang terakhir kita dah masuk hukum-hukum mad. Dan hukum yang pertama kita belajar iaitulah mad asli. Okey, ringkaskan, mad itu maknanya kita panjangkan suara kita dalam menyebut huruf-huruf ataupun kalimah-kalimah Quran yang ada syaratnya, yang cukup syarat untuk kita panjangkan. Jadi italatus saut, maknanya kita panjangkan suara pada menyebutkan kalimah-kalimah, itu dinamakan mad. Jadi mad ini banyak jenis dia. Terbagi kepada 2 yang besarnya. Yang pertama mad asli dan yang keduanya mad far'i. Yang pertama kita dah belajar dan jelas, alhamdulillah, minggu lepas, mad asli. Mad asli, siapa boleh ingatkan untuk kita nak kenal mad asli, pastikan mad asli itu ada beberapa perkara. Siapa boleh ingatkan semula? Ada alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Okey, kita cuba sebut secara tertibnya supaya 3 perkara ini selalu kita akan hadir, selalu kita akan kenal, selalu kita akan ingat. Bila kita nak jelaskan mad asli, bila kita baca mad asli, 3 perkara ni pastikan ada pada mad asli. Yang pertamanya, pastikan ada huruf mad. Kita sebut begitu. Mudahlah. Alif waw ya ni nanti panjang pula cerita. Yang pertamanya, pastikan ada huruf mad. Bila sebutnya huruf mad,
kita dah tahu dah. Huruf mat itu mestinya alif waw ya yang tak berbaris ataupun yang sukun, yang mana alif itu mestinya sebelumnya baris atas, waw sebelumnya baris Bawah. waw, Wow, doma. dhammah dah depan. Ya Depan. sebelumnya baris Bawah. Kasrah. bawah, kasrah. Okey. Jadi bila sebutnya huruf mat mesti alif waw ya yang tak berbaris ataupun yang sukun, sebelumnya baris yang sesuai dengan alif waw ya. Okey, yang pertamanya pastikan dalam mat asli itu adanya huruf mat. Salah satu alif waw ya tadi. Yang keduanya kita pastikan apa? Baris. Tidak ada hamzah. Tiada hamzah selepas. Tidak ada hamzah sebelum dan selepas. Tak apalah, kita selalunya kita ikut yang selepas lah. Yang selepas tidak ada hamzah. Yang ketiganya Tidak ada baris mati. selepas mat. Tiada Huruf mat. baris mati. Tak ada sabdu. yang ketiganya kita kena sebut macam ni insya-Allah. Tiada huruf mati kerana wakaf. Sambah sikit kerana wakaf. Sebab kalau huruf tu kalau kita berwakaf maknanya dia akan jadi lain. Kerana wakaf. Ya. Jadi pastikan untuk mat asli ini 3 perkara. Yang pertamanya wujudnya huruf mat, pastikan ada huruf mat salah satu alif waw ya. Yang keduanya tiada hamzah. Yang ketiganya tiada baris mati selepas hamzah kerana kita wakaf. Bila kerana wakaf ini dia akan jadi huruf, dia akan jadi hukum lain. Okey, itulah ringkasnya semua pelajaran-pelajaran bab yang kita dah belajar sebelum ini, alhamdulillah. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan tambah sikit lagi dalam ilmu pengetahuan kita, sambungan kelas mat yang kita dah belajar. Okey, tengok di skrin ni. Okey, bahagian yang kedua. Okey, mulalah kita akan masuk bahagian-bahagian dan pecahan-pecahan, insya-Allah. Satu persatu kita akan faham, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT terangkan hati kita dan dapat kita hafal semua dan dapat kita bezakan semua-semua ni, insya-Allah. Okey, kita masuk dulu mad far'i. Yang kedua, bahagian yang kedua mad far'i. Bahagian pertama mat asli kan selesai dah tadi. Okey, bahagian yang kedua mat far'i. Mat far'i kita tengok di sini dinamakan mat cabang. Cabang maknanya bercabang lah. Maknanya lebih daripada satu jenis. Lebih daripada satu cara baca. Kalau mat asli satu je. 2 harakat sahaja dan satu jenis sahaja. Dia tak ada berbilang-bilang mat. Tak ada selain daripada asli. Asli tabi'i sama je. Okay? Kalau mat far'i pula ni dia ada macam-macam. Ada yang baca 2 harakat. Ada yang baca 4 harakat. Ada yang baca 5. Ada yang baca 6. Sebab itu dia ada cabangnya. Dia ada pecahannya. Okey. Disebut di sini kerana kadar bacaannya melebihi daripada kadar bacaan mat asli. Mat asli itu 2 harakat. Mat far'i pula lebih daripada 2 harakat. 4, 5, 6. InsyaAllah. Okay. Sebab terjadinya kerana hamzah. Atau terdapat tanda sukun selepas huruf mat. Okay. Ini kita boleh bahagikan kepada 2 bahagian lah. Okay. Di sini dia kata mat far'i sebabnya dan bahagiannya. Sebab bagi mat far'i ada 2. Yang pertama kerana hamzah. Okey, untuk kerana hamzah ni dia dipecahkan di sini, dia dah sebut dah mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat badal. Sebenarnya dia ada lagi mat silah tawilah, tak apalah itu nanti kita idrajkan, kita akan masukkan kemudian. Okey, ini disebut sebahagiannya ataupun antara jenis-jenis mat yang sebabnya kerana hamzah. Okey. Okey. Apa maksud sebab di sini? Maknanya sebab-sebab ni kalau kita akan sebut banyak kali nanti insya-Allah mat akan datang, kita akan ulang-ulang sebab ni. Kita akan tajam okey, mat ini apa sebabnya? Mat ini apa sebabnya? Maksud sebab ni kita nak faham di sini pada permulaan hukum mat ini, maknanya wujudnya sebab ini maka wujudlah mat itu. Mesti nak kena ada sebab ini. Disebabkan adanya perkara ini, maka terjadilah mat itu. Mat yang kita akan kenal satu persatu. Contohnya di sini, bagi bahagian yang pertama, sebab kerana hamzah ini, okey. Maksudnya di sini, sebab adanya hamzah dalam perkataan itu, maka jadilah mat wajib muttasil. Jadilah mat jaiz munfasil. Jadilah mat badal. Sebabnya hamzah ada dalam perkataan itu.
Puncanya hamzah ada dalam perkataan itu. Jadi insyaAllah kita akan faham bila kita dah tengok contoh. Oh, okey, ini hamzahnya. Sebab itulah mat ini mat jaiz. Apa beza dia mat jaiz, mat wajib? Okey, dia adalah beza sikit-sikitnya. Seperti mana kita dah belajar dalam bab nun sakinah, mim sakinah, dia ada perbezaannya. Kalau nun sakinah, mim sakinah tu dia ada perbezaan dari segi bertemu dengan huruf. Kan huruf berlainanlah hukumnya. Tapi dalam bab mat ini dia ada sebab-sebab pula. Okey, kita faham satu-satu dulu. Okey, untuk sebab sukun pula, disebabkan adanya huruf berbaris mati, maka lahirlah jenis-jenis mat ini. Sama ada mat lazim dengan bahagian-bahagiannya, ataupun mat lin. Macam mana mat lin tu insya-Allah kita akan kenal, dan ataupun mat arid lis-sukun. Mat arid lis-sukun disebabkan adanya baris mati, maka terkeluarlah jenis-jenis mat yang kita sebut tadi. Okey, habis. Okay, kita masuk satu persatu. Okey, satunya yang pertamanya ataupun jenis mat yang pertama dalam bahagian mat far'i kita belajar malam ni untuk malam ni insya-Allah namanya mad wajib muttasil. Dia sebut dua-dua sekali. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Okey, sekarang ni kalau kita dah mula sebut mad wajib muttasil, insya-Allah dalam jawapan kita akan datang kita sebutlah cukup semua. Sebab ada setengah-setengah kita sebut mat muttasil saja. Ada setengah sebut mat wajib saja. Jadi insya-Allah dalam nota kita ini dah gabungkan dua nama ni, kita sebutlah kedua-dua supaya kita tak confuse ataupun kita tak bertukar dengan yang lain. Bila kita sebut dalam contoh nanti, bila kita jumpa contoh nanti dan kita tanya mat ini mat apa, jawapan kita yang sempurnanya mat wajib muttasil. Kita sebut macam tu, okey? Okey, apakah makna mat? Mat ni kita dah sebut banyak kali dah. Mat maknanya kita panjangkan bacaan kita dengan syarat-syarat tertentu dalam perkataan dalam Al-Quran. Wajib pula, ma makna wajib? Kenapa dinamakan wajib? Wajib di sini maknanya ada setengah ulama tajwid mengatakan wajib ini mazada ala harakatain. Mana-mana mat yang lebih daripada harakat, dua harakat. Okey, dan juga wajib di sini wajibnya tak boleh kurang daripada dua harakat. Sama jugalah itu diertikan dalam bab makna wajib. Kenapa dinamakan wajib? Wajib ini maknanya dia bukannya dua harakat, lebih daripada dua harakat. Okey. Okey, dan dikhususkan untuk wajib muttasil di sini disebabkan dialah mat yang pertama dalam bahasan ini, maka kita wajib baca lebih daripada dua harakat. Kalau jaiz nanti kita akan faham kenapa jaiz dinamakan jaiz, baru kita akan terang patutlah wajib ini dinamakan wajib sebab dia tak boleh kurang daripada 4 harakat ataupun mesti nak kena lebih daripada 2 harakat. Jadi kita jawab macam itulah kalau orang tanya kenapa dinamakan mat wajib, disebabkan mesti wajibnya kita lebih kadar bacaan untuk mat ini lebih daripada 2 harakat. Okey, muttasil pula. Muttasil maknanya bersambung. Kita faham makna dulu, bersambung. Muttasil itu bersambung, mat bersambung. Okey, apa yang sambungnya? Kita tengok di sini, terjadinya mat wajib muttasil apabila huruf mat bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu perkataan. Ini namanya bersambung. Ini maknanya bersambung, maknanya pertemuan antara huruf mat dengan huruf hamzah di dalam satu perkataan. Sebab itu namanya bersambung. Sebelum kita pergi kepada contohnya, okey, saya tanya di sini, kenapa huruf mat bertemu dengan hamzah? Lepas tu jadinya mat wajib muttasil. Boleh faham soalan tu? Kenapa huruf mat, mestinya huruf mat bertemu dengan hamzah, lalu huruf itu ataupun perkataan itu jadinya mat wajib muttasil? Sebab dia dalam satu kalimah, Ustaz. Okey, belum saya sebut lagi. Sekarang ni soalannya, kenapa apabila dalam bacaan kita dalam Al-Quran, apabila kita jumpa huruf mat bertemu dengan hamzah, maka dia jadi mat wajib muttasil?
Kerana dia bersambung dengan huruf hamzah, Ustaz. Okey, itu untuk mat wajib muttasil. Kenapa jadi wajib muttasil? Kenapa jadi mat? Sebab panjang dia mesti nak lebih pada 2, Ustaz. Okey, itu Hamzahnya ada gelombang tak? Hamzahnya ada gelombang. Hamzahnya ada gelombang. Ada wave. Ada wave pula, ada gelombang. Okey, itu tanda boleh. Itu tanda mat, itu tanda mat. Okey. Okey, Haji Syam sebut tadi kerana lebih daripada 2 harakat. Okey, soalan saya sebelum tu lagi, kenapa dia jadi mat? Ada yang jawab hamzah. ya, betul. Sebab ada hamzah. Saya nak ingatkan selalu, kita kena ingat sebabnya perkataan itu ada hamzah. Maka jadilah mat. Jangan kita lupa kepada asal dia, punca asal dia. Penyebabkan mat ini adalah hamzah. Jadi kita nak kena ingat dan kenal betul-betul hamzah sekarang ni. Asalkan perkataan itu ada hamzah selepas huruf mat, maka kita kena baca panjang lah. Itulah puncanya. Jadi okey, segala punca mat ini bermulanya dari hamzah lah. Dalam bahagian hamzah ini. Jadi kita kenal pasti dan kita kenal betul-betul hamzah ni banyaknya tugasnya di dalam bacaan Al-Quran. Kita belum lagi baca hamzah mutatarrifah dalam qiraat yang lain. Memang hamzah ni memang kalau istilahkan ni dia banyak membawa kerja lah bagi kita. Sehingga kan dikeluarkan satu kaedah, kalau nak selamat dalam bacaan kita, jangan kita cari hamzah. Jangan cari pasal dengan hamzah. Ataupun jangan kita berhenti atas perkataan yang adanya hamzah. Kalau boleh sambunglah. Sebab dia akan banyak memberi tugas kepada kita. Dia gangster ke tak? Lebih kurang macam tu lah. Dan nanti dia order, dia suruh kita buat begitu, buat gini. InsyaAllah. Itulah antara puncanya dan sebabnya. Okay, jadi insyaAllah saya nak sampaikan kepada kita semua, hamzah ini dalam bab mat sangat-sangat memainkan peranan besar sangat. Okay, jadi sebab mat yang pertama kita dah kenalnya, iaitulah hamzah. Okey. Boleh. Okey, erti muttasil kerana bersambung antara huruf mat dengan huruf hamzah dalam satu perkataan kita dah jelaskan. Boleh dibaca dengan 4 dan 5 harakat kecuali ketika waqaf boleh dibaca 6 harakat. Okey, jadi di sini kita pecahkan mat wajib muttasil. Cara bacaannya kita matkan. Kita panjangkan bacaan kita. Boleh sampai 4. Bukan boleh. Wajibnya 4 dan juga 5. Dan bila wakaf, itulah yang saya sebut tadi. Bila hamzah itu kita berhenti atas perkataan yang ada hamzah di hujungnya, maka boleh kita baca sampai 6 harakat. Okey. Soalannya, macam mana 5 ke 6 ke 4 ke, nak baca mana satu ni? Okey, kalau kata mat wajib muttasil kita dah kenal, sebelum kita sebut contohnya, macam mana bila ada dalam sebutan di sini, boleh baca 4 dan 5 dan bila kita nak berhenti, boleh kita baca sampai 6 harakat. Macam mana kita nak faham ni? Kalau di tengah ayat, mungkin dia punya wave. Okey, wave dia. Wave lagi. Ni lama tak pergi pantai. Lama tak pergi pantai aja dia ni. Dia kalau wakaf dia 6 rakaat. Kalau wasal 4 atau 5 rakaat. Okey, maksudnya ma'arif disebut kan. Ya betul. Tak, soalan saya 4 dan 5 tu macam mana kita nak pilih? 4 ke 5? Tu kalau di tengah ayat. Okey, kita biasa ambil 4, Ustaz. 4. 5 tak pakailah. Boleh kalau kita boleh lelajak juga, Ustaz. Bukan ini kalau macam sudah biasa, Ustaz. Kita pandang benda ni, walaupun kita belum baca tajwid, kita dah automatik dah jadi, Ustaz. Ya ke, Masya Allah. Hebat betul lah. Ini ilmu apa aja Din? Bukan, kita memang dah begitu kan. Ya ke, Alhamdulillah. Baru kita baca tajwid baru kita tahu, oh ini hukum dia begini. Okey. Kalau kita baca original, kita dah macam baca Fatihah tu semua kan. Jadi betul. Okey, saya sokong Haji Din. Saya tak nak kecewakan dia. Saya sokong dia. Tetapi Haji Din, tetapinya kalau Haji Din tak masuk kelas tajwid dengan ini ataupun kelas-kelas mana tajwid, Haji Din tak boleh cerita macam mana dia yang proses berlakunya dan jadinya mat wajib muttasil ini. Itu perlu juga. Mungkin Haji Din ada kuasa, ada ilmu bila jumpanya mat
terus panjang ataupun tengok gelombang tu terus panjang, tetapi bila kita belajar secara satu persatu dan secara berbuku di sini, kita boleh dapat penjelasan dan kita boleh jelaskan kepada yang lain pula. Okey, mad wajib mestinya gini gini gini, syaratnya gini gini, mesti ada sebabnya, mesti ada pertemuannya dan contohnya. Itu yang kita perlu juga supaya dapat kita bezakan dengan huruf hukum-hukum yang banyak yang lain. Okey. Dalam poin yang saya tanya tadi, saya nak sampaikan iaitulah bila kita sebut 5 dan 4 dan 5. Sebab lain insya-Allah akan datang nanti kita akan jumpa lagi 2, 4, 6. Kan? Itu namanya wajah-wajah pilihan. Kita pilih mana-mana satu. Sama ada kalau dalam bab wajib muttasil ini, kalau di tengah-tengah bacaan bukan di hujung bacaan, kita boleh pilih sama ada nak baca 4 ataupun 5. Haji Azman sebut kata selalunya kita baca 4 sebab ialah 4 harakat ini yang dah wajib, dah terlaksananya hukumnya, alhamdulillah cukup. 4 harakatlah. Pilihlah yang paling kurang minimumnya sebab kita akan baca banyak lagi hukum-hukum yang lain dengan sempurna. Tapi kalau bagi orang yang nafalnya panjang, tak tahu nak berhenti di mana, tak apa, guna 5 harakat. Kan? Kadang-kadang nafasnya panjang sangat, alhamdulillah Allah bagi nafas panjang, boleh dia lebih daripada 4 harakat sampai 5 harakat. Cuma satu je nak diingatkan, wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi ini kaidahnya boleh kita hafal walaupun dalam bahasa Arab. Kita nak kena hafal kaedah ini untuk kita gunakan dalam semua jenis-jenis mat yang ada wajah banyaan, ada pilih banyak ataupun pilih lebih daripada satu cara baca. Okey, kaedahnya wal lafdhu, boleh tulis dan boleh hafal wal lafdhu. Saya tulis sini. Nampak tak ni? Muhammad Jawi Ustaz. Cantik tulisan. Tak apa, belajar. Bila dah hafal dia mudah dah, dia tak perlu baca dah. Wallafdhu. Hafal dulu Jidin. Wallafdhu wallafdhu baca I love you. Fi nadhiri, minta maaf lah tulisan cantik. I love you apa? Wallafdhu fi nadhiri, senang je, dia 3 je. Wallafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Ini perlu hafal. Semua kena hafal ni. Semua kena hafal. Kanuf fi. Okey, atas saya bagi. Wallafdhu. Sebab kaedah ni penting untuk semua jenis-jenis mat yang ada wajah. Yang ada pilihan banyak. Wallafdhu fi nadhirihi. Wallafdhu fi nadhirihi kamithlihi. InsyaAllah akan datang semua dah hafal kaedah ni. Nanti kita akan tanya, dia boleh jawab. Okey, wallafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Dah boleh cakap Arab dah. Lihi. Wallafdhu fi nadhiri kamithlihi. Fi nadhirihi kamithlihi. Orang suci dengan tangan ke dengan mulut Din? Tak ada. Saya tulis dalam bahasa Rumi kan. Tulis bahasa Rumi tak apa, asalkan bunyi Arab. Kita tak expert tulis Jawi. Okey, boleh. Yang lain semua dah tulis. Okey, kita simpan yang ni. Wallafdhu fi nadhiri kamithli, maknanya wallafdhu dan okey Jidin. Okey. Insya-Allah. Okey, maknanya di sini wallafdhu fi nadhiri kamithli, ini bait, salah satu bait dalam bait Al-Jazari yang dikumpulkan dalam ilmu tajwid untuk nak memudahkan untuk kita nak kembalikan syair tu ataupun bait tu sebagai dalil kenapa dibaca macam ni dan kenapa hukumnya macam ni. Okey, ini khasnya untuk dalam bab mat yang ada wajah-wajah. Contohnya kita ada 4 dan 5. Nak baca 5 ke nak baca 4? Okey, kita ada lagi macam mat akan datang nanti, ma'aril sukun ada 2, 4, 6. Kita ada lagi mat lin 2, 4, 6. Okey, kita nak baca 2 ke 4 ke 6? Okey. Dan juga kita ada mat jaiz nanti kan. Pilihan kita lebih daripada satu, maka kaedahnya di sini. Wallafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Lafaz itu maknanya hukum-hukum mat, jenis-jenis mat yang kita akan jumpa nanti insya-Allah dalam bacaan kita.
Fi nadhirihi, yang sama dengannya dan sama hukumnya, kamithlihi, nak kena sama. Maksudnya nak kena seragamkan. Contohnya, kalau dalam bab wajib ini kita dah baca 4 harakat, maka 4 harakat semua kita kena baca. Semua mak wajib dalam bacaan kita 4 seragamkan. Okey. Contohnya nanti akan datang kita dah pilih yang 2 harakat. Maka jangan ayat pertama kita baca 2 harakat, ayat yang ketiga, yang keempat nanti kita pindah kepada 4 harakat. Contohnya mak wajib ni ada 4 dan 5 kan. Ayat yang pertama tu dia macam panjang sikit. Jadi kita baca 4 harakat. Ayat yang kedua, yang berikutnya tu ada lagi mak wajib. Tapi macam ayat pendek. Kita rasa ni habis ni dalam satu nafas. Kita ambil 5 harakat lah. Tak boleh. Itu dia dikira kita kurang tajwid. Kita kurang fasih dan kurang mahir. Jadi kalau boleh, kalau kita dah pilih 4 harakat untuk mak wajib dalam bacaan kita, maka semua mak wajib yang lain kita baca 4 harakat. Seragamkan. Begitu juga hukum mat-mat yang lain, kalau dah pilih mana-mana 1, 2 ke 4 ke 6, maka dalam sepanjang bacaan, dalam satu kali kita baca tu, kita kena seragamkan bagi sama rata pilihan itu ataupun kadar panjang yang kita pilih tu. Okey, last kali kita tengok contoh dalam bab mak wajib yang kita belajar malam ni. Ustaz boleh ulang dia punya makna balik Ustaz? Saya dah sapu dah. Saya dah padam dah. Okey. Wal lafzu, maksudnya wal lafzu itu maknanya yang dimaksudkan lafaz di sini iaitu jenis mat, jenis mat macam dalam bacaan dalam bab kita malam ni mat wajib muttasil. Okey. Jadi lafaz ini hukum mat di situ fi nadhirihi, yang sama dengan jenis mat itu, kamithlihi, maksudnya kita nak kena sama wajah yang kita pilih. Kamithlihi, kadar wajah yang kita pilih itu, kalau kita pilih 4 harakat. Jadi maksud secara mudahnya bahasa yang kita nak faham kaedah ini, kita sebut macam ni. Kita perlu seragamkan mat. Jenis mat kita seragamkan ikut wajah yang kita pilih ataupun kadar panjang yang kita pilih. Itu maksud kaedah ini. Contohnya kalau mat wajib ni, kalau kita dah pilih 4 harakat, maka semua mak wajib dalam bacaan kita pada ketika itu, hari itu, kita dah 4 harakat. Bukan makna esok dah tak boleh 5 harakat. Tak ada. Dalam bacaan yang sama itu. Kita a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey, hari ni saya nak pilih 4 harakat. Jadi sampai sebelum sadaqallahul azim tu, semua mak wajib tu dah pilih 4 harakat belaka. Okey, petang nanti ataupun esok nanti kita nak baca lagi. Okey, esok nak baca 5 harakat pula. Boleh. Bila dah mula 5 lah sampai sadaqallahul azim. Itu maksudnya kita seragamkan. Kita seragamkan ini walaflu fi nadhihi kamithlihi. Okey. Jadi dah boleh. Kita perlu seragamkan ini maksudnya seragamkan ini dalam niat kita. Kita dalam niat. Seragamkan ini huruf ini yang kita baca walaflu fi nadhirihi kamithlihi. Okey, boleh betul. Maksudnya kita seragamkan jenis-jenis mat yang kita pilih tu. Maknanya kalau dah pilih berapa harakatnya, jadi kita bagi sama semua. That means kalau kita start 4 straight. Ya, betul. Tapi kalau musakal dah sambung kat situ. Belum lagi. Musakal belum lagi. Jangan malam ni. Itu maksudnya terselit kat situ pula. Macam mana? Tak boleh. Musakal dia lain pula. Kita ikut jenis mat yang kita baca. Macam sekarang ni kita dah pilih yang mat wajib muttasil. Kalau antara 4 dan 5, Haji Din dah pilih 4. Maknanya 4 je. Jangan campur 5. Yang mustakal belum sebut lagi. Okey. Kita tengok contoh. Contoh sebagai penutup kita. Contoh may yasha. May yasha. Okey. Yang keduanya as-sama. Okey, di sini kita tengok yang pertamanya kita cari huruf mat. Mana huruf matnya? Iaitulah wave tadi. Bukan wave. Tanda wave tu yang ada pada huruf mat tu. Huruf mat di sini hurufnya alif. Okey, sebelumnya bagi atas kan. Maknanya layaklah jadi huruf mat di sini. Dan untuk nak kita jadikan mat wajib muttasil, sebabnya iaitulah
huruf mad ini bertemu dengan hamzah. Selepasnya ada hamzah dalam satu perkataan. Ini penting, kena sebut dalam satu perkataan. Dalam satu perkataan. Sebab kalau dua perkataan dia akan jadi hukum lain pula. Jadi kita istilahkan Dalam di sini mudah. Boleh kita sebut huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, hukumnya mak wajib muttasil. Mak wajib muttasil, bacaannya 4, 5 ketika wasal dan ketika wakafnya 6 harakat. Jadi DP maksudnya dalam satu perkataan. Ya. Okey, kita layan Ajiddin malam ni insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih dah. Okey. Contoh yang kedua, okey, Ajiddin banyak bersama kan? Okey, Ajiddin cuba cerita di sini. Kenapa perkataan as-sama hukumnya mak wajib muttasil? As-sama. Kita tak ada dua contoh. Okey, tak apa, perkataan dia di depan kita ni. Saya besarkan lagi. Saya tak boleh baca, saya tak boleh baca Jawi Ustaz. Ni as-sama. Oh, okey. Nampak? Okey. Okey, dah lari dah. Okey, as-sama ni kenapa as-sama ni jadinya hukum mak wajib muttasil? Disebabkan hamzah. Betul? Okey. Jangan ringkas sangat. Memang sebabnya hamzah, tapi apa berlaku pada hamzah? Mat wajib muttasil ialah bertemu mat dengan hamzah dalam satu perkataan. Siapa bertemu dengan hamzah tu? Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Boleh? Ya, masya-Allah. Itulah dia. Itu je. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan, maka hukumnya mad wajib muttasil. Bacaannya 4, 5 ketika wasal dan 6 harakat ketika berhenti ataupun ketika waqaf. Itulah ringkas ataupun kesimpulan untuk hukum mad wajib muttasil. Okey, alhamdulillah selesai. Sebelum kita baca ayat-ayat, ada siapa-siapa nak tambah, nak bertanya, nak bagi tambah penjelasan? Bagi saya dah habis sampai situ. Kalau kita baca macam ayat macam izaja ni kan ada kan tak? Izaja. Okey, betul. Ada. Betul. Jaa itu mak wajib muttasil. Okey, nanti kita akan baca dalam surah Al-Mulk sambungan minggu lepas. Kita akan tengok ada tak hukum-hukum yang kita belajar insya-Allah. Insya-Allah. Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan ke apa ke? Kalau tak ada kita buka Quran surah Al-Mulk ya. Buka Ustaz lah. Cara saya macam dah panas lah. Apa dia? Dah macam gairah. Masya-Allah. Nak cari kan? Nak cari hukum-hukumnya dah belajar. Okey. Sabar. Kalau kita lambat nanti lama-lama takut lupa. Kena simpan elok-elok apa yang kita dah faham. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala simpan lama-lama, dapat kita amalkan, dapat kita kenal bila kita baca Al-Quran, setiap hukum yang kita dah belajar. Cuba kira-kira semua. 5 hukum nun sakinah tanwin, 3 mim sakinah dah jadi 8, 2 lagi nun dan mim musyaddadatain dah jadi 10. Last kali kita belajar apa? Sebelum tu 10, lepas tu qalqalah 11 kita dah kenal. Lepas tu mad asli. Kita dah kenal mad asli dah 12. Malam ni mak wajib pula dah 13. Kita tambah-tambah gitulah insya-Allah. Kita dah ada 13 hukum. Kita dah faham dan kita dah kenal. Insya-Allah. Okey, sekejap saya nak buka apa ni surah Al-Mulk. Oh, okey. Last kali kita baca ayat yang ke berapa? Ayat yang saya rasa ayat yang sebelah ni. Last kali kita baca ayat yang ke-15. 15. Betul. Wallazi ja'ala lakum 15. Yalah, dari 1 2 3. I think 15. Okey, kalau tak silap. Saya share, sabar semua. Okey. Ayat ke-15. Boleh nampak Saya buka dah ni. Okey, jadi kita akan sambung ayat yang ke-16, betul? 16. Okey, ayat ke-16. Okey, siapa nak mulakan?
Betul-betul hadiahnya. Okey, apa kata kita ada masa malam ni? Apa kata kita sebutkan semua huruf hukum-hukum yang kita dah belajar? Ada 13 hukum daripada awal kelas kita belajar sampai hari ni, malam ni termasuk juga. Jadi 13 hukum kalau ada terjumpa dalam ayat yang kita baca, keluarkan dan sebutkan. Okey. Jadi satu ayat seorang saja. Jadi keluarkan semua hukum yang kita dah belajar, 13 hukum itu tanpa hurailah. Sebut hukum, nama hukumnya. Okey, dipersilakan siapa nak mulakan ayat 16, silakan. Ayat 16 ayat 16. Inilah Kejap. Sabar Jedin. Ya. Sabar Jedin. Okey, bila dah bersedia, baca ayat tu dulu, habiskan satu ayat dan keluarkan satu persatu hukum-hukum yang kita dah belajar. Okey, silakan. Am amintum man fis samaa'i ayursila 'alaikum. Ayat 16 dulu. Ayat 16 dulu. Amintum. Okey. Amintum man fis samaa'i ayakhshifa bikumul ardh ayakhshifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Okey. Apa kita ada sini? Boleh Ustaz? Okey, silakan. Okay. Boleh. Nun sukun jumpa dengan huruf ta, ifa. Ikhfa apa? Halqi. Ikhfa? Halqi ke haqiqi? Hakiki, sorry. Okey, kalau halqi tu untuk izhar. Okey, betul. Ikhfa haqiqi. Okey, terus. Batu mim sukun jumpa mim. Okey. Idgham apa? Idgham apa? Idgham mimi, idgham bisain. Idgham mithlain saghir. Okey. Okey, terus. Mim sabdu, wajibiruna. Mana tu? Mana? Perkataan mana? Okey, okey. Terima kasih Haji Nuruddin. Itu. Jadi saya nak bagi tambah jelas lagi di sini. Bila mim mati bertemu dengan mim tadi, dahnya hukum idgham mithlain saghir, maknanya kita tak perlu lagi ulang yang pada perkataan yang sama. Walaupun mim ini adanya sabdu. Mim ini ada sabdu, nak tandanya mim idgham itu nak dimasukkan ke dalam mim ini. Jadi untuk idgham untuk sabdu ni dah tak ada hukum dah. Hukum kita dah pakai, kita dah gunakan untuk idgham mithlain saghir tadi kan. Okey. Lepas tu Ustaz, nun sukun jumpa huruf fa. Okey. Ifa hakiki. Okey, terus lagi. Fis sama ni huruf mat jumpa hamzah. Wajib munfasil. Mak wajib muttasil. Ini paling fresh sekali paling panas. Okey. Okey, bacaan. Nun sukun jumpa huruf ya. Idgham ma'ghuna. Naqis. Okey, terus. Yursila alai huruf lin. Mana? Belum lagi atas. Yakhsifa bikumul arda. Oh, terbawah. Terbawah. Yakhsifa bikumul. Kumul alif lam. Itu belum belajar dah. Alif lam. Belum belajar. Belum belajar, tak perlu lagi. Okey. Faiza mat asli. Okey, mat asli. Lagi? Ya tamur ma'arif sukun. Okey, belum lagi. Ma'arif sukun belum lagi. Okey. Ma'arif sukun belum lagi. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey. Nak jual minyak Ustaz. Okey, jadi kalau kita dah mula boleh sebut macam tu, kita dah bagus dah, alhamdulillah. Cuma lagi pantasnya dan lagi lengkapnya, sebelum kita nak sebut hukum, kita sebutkan contoh tu. Itu lagi jelasnya. Contohnya saya bacakan. Amintum macam tadi. Okey, saya mulakan dengan perkataan pertama. Contoh pertama. Amintum. Nun mati bertemu dengan ta. Hukumnya ikhfa haqiqi.
tumman. Mim mati bertemu dengan mim. Hukumnya idgham mislan saghir. Fis sama. Di sini huruf mat bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Mat wajib muttasil. Ayyakh. Nun mati bertemu dengan ya. Hukumnya idgham ma'al ghunnah naqis. Begitulah kita kena sebut dulu supaya orang dengar bacaan kita, sebutan kita dan hukum yang kita nak jelaskan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah sama-sama. Alhamdulillah. Okey. Ayat 17 silakan. Okey, saya baca Ustaz. Okey, silakan. Hai, saya orang Woodland. Tunjuk taring Dia bapak dengan anak. Tunjuk taring. Bapak dengan anak. Okey, silakan. Dia Rashid mengendap ya. Amintum man fis samai ayyusila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Okey. Jadi jadi itu izhar syafawi. Okey. Amintum ini nun jumpa ta itu ifa hakiki. Okey. Dan tumman itu mim bertemu dengan mim bertemu dengan mim. Yalah, sabar Jedin. Sabar Jedin, sabar. Tunggu giliran Jedin. Ini idgham mislain saghir. Ya, bijak pun. Jedin kacau lah malam ni. Ustaz, mutekan Jedin Ustaz. Mutekan. Okey, terima kasih. Man fis samai, man fi nun mati sukun jumpa dengan fa. Okey. Itu ifa hakiki. As-samai ni alif lam syamsiah itu belum belajar. Belum tak pernah. Ma ini mad wajib. Mad wajib muntasil. Muttasil. Kemudian 4 atau 5. Idgham nafis. Lepas tu ayyursila tu nun jumpa ya idgham idgham ma'runna nakis. Silang alaikum. Alaikum itu actually huruf lim. Kum hasiba. Mim mati jumpa ha itu kita baca izhar syafawi. Ya. Hasiba ini pun kita belum baca yang mad iwad. Fasata belum halif. Halif tu. Oh, halif itu mad asli. Okey. Fasata'lamun ni mad asli juga mu. Na kaifa is huruf lin, fa nazir ini mad rilis sukun. Okey. Huruf lin tak ada, dia tak ada hukumnya dan tak perlu sebut pun. Huruf lin kecuali bila dia berlakunya mad lin. Mad lin. Sebab dia ada bacaan lin tapi saya rasa hukum tu tak perlu sebut sebab macam mana sekalipun insya-Allah kita boleh sebutnya dengan betul. Cuma bila kita berhenti je bila akan jadi mad lin tu barulah kita bincangkan kenapa dia jadi mad lin dan apakah utuh mad lin insya-Allah. Okey, alhamdulillah untuk Haji Taib insya-Allah jelas. Cuma termis satu ha tadi saja. Yang lain okey jelas. Macam itulah insya-Allah kita nak sampai ke tahap itu bukan setakat kita boleh jelaskan satu persatu dan kenal satu persatu. Kita ada lagi satu benda yang lebih besar lagi iaitu cara bacaan itu. Bagi bacaan kita serentak dengan tajwid. Itu yang kita nak latihkan diri kita sendiri. Saya dah mula sebut dalam bab tadarus kita ataupun bab tahsin kita, iaitulah mula dari sekarang latihkan diri kita, bacaan kita serentak dengan tajwid. Seperti mana kita belajar tajwid, seperti itulah kita baca. Bila kita baca, setiap hukum yang kita dah tahu, hukum itu kita baca dengan baik dan sempurna. Jangan kita tangguh lagi.
mungkin ada antara kita, wallahu a'lam, tak apa, saya baca bagi lancar dulu, barulah saya nak masukkan tajwid hukum-hukumnya. Sebab mungkinlah antara kita untuk nak menyebutkan kalimah-kalimah Arab ni agak susah sikit, kan? Sebutan itu ada lambat sikit sebabkan kita tak biasa dengan sebutan Arab ni. Jadi kadang-kadang kita kata tak apa, saya nak bagi lancar sebutan dulu, nanti kemudian saya nak masukkan hukum tajwid. Bagi saya kalau kita pilih cara tu sangat-sangat merugikan sebab kita perlu pada masa yang lama untuk nak bagi lancar sebutan. Baru kita nak kenal mana dengungnya, mana panjangnya, mana qalqalahnya. Kalau kita asingkan macam tu, sangat-sangat lambat kita boleh baca dengan baik. Dan juga bila kita dah lancar bacaan tanpa tajwid, kita nak masuk tajwid bukannya senang, bukannya mudah. Sebab kita dah terbiasa lambat, terbiasa tak dengung, terbiasa tak panjang. Okey, tak terbiasa pula tak ada qalqalah. Dan terbiasa sangat hukum ra tebal ni kita tak dibertebalkan. Kan? Jadi baru kita nak masukkan, dia perlu kepada masa sangat-sangat. Jadi insya-Allah kita cuba jalan sama-sama. Dan contohnya sekarang ni kita dah ada 13 hukum. 13 hukum kita dah kenal sangat-sangat dah, alhamdulillah, dan antara kita boleh sebut satu persatu apa yang ada dalam ayat-ayat yang kita baca. Jadi setiap kali baca, mata kita tengok kepada ayat Al-Quran, hati kita cari hukum tajwid, mulut kita sebut. Sama-sama sebutkan bacaan dan sebutkan tajwid yang sama. Maknanya kalau tanwin lah, kalau gunnah, kalau dengung, kalau panjang. Jangan kita tunggu lain kali baru nak panjang, lain kali baru nak dengung contohnya, supaya bacaan kita terus bertajwid, bertambah lancar, bertambah tajwid, akhirnya insya-Allah kita akan jadi seorang yang fasih membaca Al-Quran sebutan Arab dan mahir membaca Al-Quran bertajwid. Okey, satu ayat lagi kita sambah. Siapa nak baca? Ustaz Rahman. Okey. Siapa? Okey, boleh, silakan. Rahman. Okey, Haji Rahman dulu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. وَلَقَدْ تَقَلَ سُبْرَةً. Okey, betul. Alhamdulillah. كَذَّبَ الَّذِي Lam Samsiah. Wajib. Mat apa? Masli. Masli. Wajib berbeza. Dia kalau mat wajib yang kita belajar tadi kena ada hamzah. Hamzah. Haji Syam sebut hamzah samsing tadi. Masli. Dia tak ada samsing ni tak boleh lah. Masli. Okey. Namin qabl nun mati berjumpa dengan qab. Izal hakiki. Ikhfa hakiki. Yang lain sabar dulu, jangan sabar dulu. Bagi dia cuba cari dulu. Ikhfa hakiki tak? Cari dalam memori kita kan. Okey. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki betul. Lagi? Qablihim pakai qab tu qablihim. Qablihim qalqala subra. Lihim pakai kap yang mati datang. Mim mati ngofa. Qablihim fa tu. Pakai nanakir. Qablihim. Mim tu ngofa. Qablihim. Fa. Ajbul min mim. Okey, Haji, kita kembali kepada tajuk-tajuk besar kita. Sama ada nun mati bertemu nun mati ataupun tanwin bertemu ataupun mim mati bertemu. Dia tak boleh bertemu dengan mim mati, tak boleh. Dia kena mati dulu bertemu dengan yang hidup. Okey, di sini mim mati bertemu dengan fa, hukum mati dengan fa. Nama korma. Nama bibir. Izhar Safawi. Izhar Syafawi. Syafawi ya.
Okey, last. Fakar, nan nakir, kaf alif, mad asli. Okey, kaf alif mak asli. Nan nakir, Mat belum. Mak belum. Dia belum belajar tapi kalau disebut Mak Arif disukun Masya-Allah. Good attempt. Alhamdulillah Haji Rahman. Bagus. Cubaan yang baik alhamdulillah. Masya-Allah. Ni ada nak kena belajar teh. Okey, alhamdulillah. Nanti Ustaz Ajidin nak jawab tu Ustaz ni. Ajidin nak baca. Tak, Ajidin dah baca dah. Dia dah baca banyak dah. Dah baca banyak okey. Kasih Haji. Okey, kita bagi satu lagi lah ayatnya 19 ni. Okey, siapa nak baca? Satu lagi. Seorang lain kita dah ambil 3 ayat tapi ayat ni pendek, satu lagi sama. Ayat ni menarik ni, special ni dalam surah Al-Mulk ini ayat ni yang jadi kesukaan ramai. Ya ke? Okey, saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Haji Rashid diam je. Dia bagi orang lain je. Itulah saya nak ajaluk ke dia. Okey, teruskan je. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Awalam lam mati bertemu dengan ya. Lam mati? Mim mati bertemu dengan ya. Izhar halki. Izhar? Izhar syafawi. Okey. Ya, hati dia tengok ke lain tu. Sebab tu dia sebut mulut lain tu. Dia tengok muka saya lah Ustaz. Dia tengok muka saya. Alah, bukan semua. Okey. Okey. Ila tayri fawhum. Mim lagi bertemu, mim mati bertemu dengan sad. Izhar apa tadi? Syafawi. Ya. Nak sebut Syafawi tu tak berkat. Kurma. Okey. Okey. Sofa. Ini lain. Ini bukan mak wajib. Apa dia? I know. Bukan mak wajib. Ini mak lazim. Okey. Mak lazim. Apa dia? Dua makna. Mak Ajidin ni tadi dah diam dah. Dia nak kacau. Dia nak sebut tau mak lazim musaqqal, dia nak sebut gitu. Mak lazim harfi kalimi musaqqal. Kalimi musaqqal dia nak sebut tu. Dia nak sebut tu. Tapi dia tak mengganggu Haji Azman kan. Okey Haji Azman teruskan Haji Azman. Teruskan. Okey, fa tu yang dia alif tu kan itu mad asli. Mad asli okey. Okey. Tanwin ta bertemu dengan waw. Ini idgham al-ghunna. Naqis, okey. Naqis, okey. Qaf tu qalqala. Qalqala surah. Ya, bit. Okey. Mim alif mad asli. Okey. Yum mim mati jumpa dengan sin. Lagi sekali apa tu nama tadi? Izhar Syafawi. Ini banyak Izhar Syafawi. Banyak makan kurma. Okey. Okey, kuhun ini wajibul guna. Pandai pun, masya-Allah. Bijak-bijak. Illa ni apa? Ni apa? Sekarang kita tengok. Ajidin, Ustaz, saya rasa mutkan Ajidin Ustaz. Saya jadikan Haji Rashid co-host lah untuk mute dia. Saya mute dia, unmute. Saya dia unmute. Bismillahirrahman. Okey, yang ini kita yang okey. Ini apa? La. Ini kita la tu mak asli lah. Tapi dalam tim dia okey, Haji Azman, sekejap stop sekejap Saya tanya Ajidin. Illa ni mat tamzin. Apa? Mat tamzin. Mat apa tu? Mat baru pula tu. Mat takzim. Allah. Betul tak? Ini
Ini mungkin belajar separuh ilmu daripada ustaz dia ni, ustaz lain ni. Separuh dia tak ambil habis. Ustaz Ilyas. Belum lagi. Awak Haji Din, kesian awak ni. Tapi tak apa. Jangan burukkan Ustaz Ilyas tau. Awak belajar. Sorry. Okey, kita mute-kan dia sekejap. Tujuh dia rehat. Okey, Jasman teruskan insya-Allah. Yang apa ni? Yang ni Ilar Rahman ni kita belum belajar kan? Ma tu mat asli. Okey, boleh jadi mat asli tak? No, apa ni ini mat iwad. No bukan. Kalau jadi, kita kalau berhenti hanya berlaku wakaf wakaf jadi ma'ari sukun. Itulah kita boleh beza. Okey, terus in wajibul guna. Allah. Asli. Ini boleh jadi mak asli tapi ada nama khusus juga lah. Selalu sebut ini hari lupa pula. Maksilah qasira. Maksilah qasira. Bi kulli syai. Ini kita belum belajar kan syai'im. Okey, ini ada iklab. Tanwin bertemu dengan ba. Iklab. Basir. Ini belum belajar lah tapi sama juga tadi macam Masya-Allah. Baik, percubaan yang baik Haji Rahman. Semangat lah. Wakili G1 Masya-Allah. Semangat. Okey, selesai. Saya tak baik. Awak satu lagi kita bagi peluang buat Haji Muhammad Basil Ustaz. Tadi dia ambil peluang ni tadi. Tapi dah kalau ada beri peluang. Okey, kita tak apalah, ada permintaan kita berhenti ayat yang ke-20. Minta sabar semua saya ada penggolongan hujung ni. Okey, kita silakan. Ini permintaan daripada kita tak boleh tolak lah insya-Allah. Silakan siapa tadi? Haji Bashir kan? Okey, silakan ayat yang ke-20. Kita berhenti ayat ke-20 insya-Allah. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. Okey. Alif bertemu dengan mim bertasydid wajibul gunnah. Okey, kita tak perlu sebut alif bertemu di sini. Okay. Mim terus. Nun ha izha alki. Zaya mad asli. Huwa jun nun sama dal ikhfa hakiki. Okey. Lakum sebelum tu dul lakum ni bila huna apa idgham kamil. Ya, betul. Dalam kami bila guna. Okey, terus. Dan kum mim sama mim dengan bertemu sama ya, ini Allah Akbar, ini izhar syafawi. Hukum mim dengan mim mislain sebelum tu ada yang nun dengan yang hukum ikhfa ikhfa hakiki. Okey. Mim dan mim dengan mim idgham mislain syagir. Nun sama dal ikhfa hakiki. Nun dengan ra is dal waw depan du is mat asli. Dan nun bertemu dengan ra is bila guna. Kejap. Nun ni hidup ke mati? Nun hidup lah. Nun ni Rahman. Tak ada bersabdu, tak ada apa-apa Ustaz. Belum belajar lagi Ustaz. Okey. Ya. Yang mim, nun kalau bersambung jadi mat asli, kalau berhenti jadi mat arid disukun. Okey, belum belajar, saya cukup doang ajar saya Ustaz. InsyaAllah. Inil ka ada alif kecil, mat asli. Ni huruf waw sama waw, mat asli. Illa lam alif mad asli, fa ya mad asli, ru ini ma'al guna. Tapi kita belum baca mad arid. Ma'al guna.
Idgham al-ghunnah. Mana pula idgham al-ghunnah je? Wakaf. Wurur. Ini macam belum belajar Ustaz. Belum belajar itu. Okey, itu jawapan paling selamat tu. Tapi cubaan yang baik ya, Miss Haji Bashir, masya-Allah. Okey. Cubaan yang baik, alhamdulillah. Masya-Allah. Okey, alhamdulillah, itulah yang kita nakkan, insya-Allah. Hampir kenal semua apa yang kita belajar, masih ingat lagi. Cuma susunan ayat, susunan kata-kata untuk kita nak bagi penjelasan itu mungkin ada ke depan ke belakang, itu tak ada masalah. Yang penting kita faham. Yang penting kita dah tahu apa benda tu, apa hukum yang kita jumpa dalam bacaan tu, itu dah cukup sebenarnya. Tapi alhamdulillah, insya-Allah dalam kelas tajwid, asas tajwid ini, kita nak sampai satu lagi keuntungan bagi kita, kita nak boleh jelaskan kepada orang. Macam tadilah kita dah praktis. Okey, saya dah cadangkan untuk kita nak jelaskan hukum, sebelum kita bagi tahu hukum tu apa, baca dulu yang kita nak jelaskan. Itu saja. Contohnya macam tadi, yang ke-20, contohnya yang last kali, illa. Kan? Illa. Baru kita sebut, okey, ini mad asli. Fi, mad asli. Kita baca dulu contoh, baru kita jelaskan. Itu lebih mudah orang dengar dan orang faham apa yang kita nak sampaikan. Okey, jadi alhamdulillah, kesimpulannya untuk kelas tajwid kita, kepada kita semua alhamdulillah, kita nakkan kepantasan dan juga kecekapan dalam kita nak memberi nama-nama hukum itu. InsyaAllah satu masa nanti kita akan boleh baca dan kita boleh sebut secepatnya dan sebutan kita lebih jelas daripada berkenaan dengan kita nak memperkenalkan tajwid ataupun hukum-hukum yang kita nak sebutkan. Itu yang kita akan sampai satu tahap nanti. InsyaAllah kepada semualah kita doakan, siapa yang ikut, siapa yang berusaha, siapa yang mencuba, insya-Allah. Yang baca ini sebagai contoh saja, saya yakin yang ramai-ramai lagi, kita ada 40 orang lebih. Alhamdulillah, insya-Allah semua boleh sebut sama dan mungkin lebih jelas lagi dalam kita nak memperjelaskan, kita nak memperkenalkan hukum-hukum tajwid yang kita dah belajar. Bila kita baca, kita boleh jelaskan satu persatu macam itulah. InsyaAllah kita sampai kepada tahap itu. Dan yang saya nak sampaikan dalam kelas ini pada pengunjung ini, saya akan bagi kata-kata semangat kepada sebahagian kita ataupun tak ramai antara kita yang bagi tahu kepada saya dia macam tak faham apa yang kita bersembang dan kita bercerita setiap kelas tajwid. Kita bagi kata-kata semangat, insya-Allah teruskan mendengar dan teruskan ikut serta, sama ada kelas ni ataupun kelas-kelas tajwid yang lain. Dengar dulu, biasakan diri dulu. Maknanya usaha lebih sikit, sebab mungkin Allah SWT belum bagi lagi, belum nak buka lagi fahaman itu untuk kita senang nak tangkap, senang kita nak simpan dalam ingatan kita, dalam fahaman kita. Tapi teruskan, jangan kita berhenti, jangan kita putus asa, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu berdoalah, ya Allah, bukakan mata hati diri saya ini nak faham ilmu tajwid, nak faham hukum-hukum tajwid, nak dekatkan diri kita dengan ilmu-ilmu yang ada kaitan dengan Al-Quran dan terutamanya ilmu tajwid lah, supaya dalam bacaan kita nanti insya-Allah kita boleh baca dengan baik, kita boleh baca dengan sempurna. Al-Quran yang menjadi teman kita dunia dan akhirat ini, kita kalau boleh nak baca dengan sebaik-baiknya seperti mana dibaca oleh Nabi SAW. Jadi tak rugi, insya-Allah tak akan rugi. Yakinlah, seyakin-yakinnya kita tak akan rugi kita belajar tajwid ini. Dan walaupun peringkat awal kita belum faham, walaupun kita dah masuk separuh jalan pun kita lagi tak faham, minta kita teruskan lagi insya-Allah. Kita doakan kepada semua-semua yang ada dalam kelas kita ini, dalam grup kita ini, Allah SWT beri kefahaman dan beri kemudahan untuk senang hafal dan senang faham, dan insya-Allah akhirnya kita akan membaca Al-Quran dengan sempurnanya insya-Allah. Kepada yang baru join dan kepada yang baru join kelas-kelas kita ini, kita ada setiap kelas kita ada rakaman. Kalau nak ikut penjelasan saya lah dan perkongsian ramai ini, muzakarah kita, grup kita ini, ada Haji Din, Haji Rashid, Haji Rahman, Haji yang selalu bersuara ni, kita berterima kasih banyak-banyak. Mereka sentiasa berada dalam kelas ini. Saya buat rakaman setiap kelas, boleh kita tengok dalam YouTube. Setiap hari saya akan hantar link YouTube. Semata-mata saya buat dalam YouTube tu supaya mudah kita tengok. Kita klik je, kita boleh tengok balik sebagai rujukan, sebagai murajaah, ulang kaji kita, tambahnya fahamnya insya-Allah.
Dan insya-Allah kalau ada apa-apa lagi, insya-Allah kita akan sebutkan dalam kelas-kelas yang akan datang insya-Allah. Untuk malam ni, terima kasihlah saya. Alhamdulillah dapat kita bersama sampai hujungnya kelas kita. Mudah-mudahan walaupun sedikit kita tambah pelajaran baru, tetapi insya-Allah yang kita tambah itu melekat di ingatan kita, melekat di hati kita, dan melekat di bibir mulut kita waktu kita baca Al-Quran. Wajib, muttasil, wajibnya 4 harakat, jangan kurang. Okey, untuk malam ni ya. Itulah kata-kata akhir kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita dan berkati majlis-majlis kita insya-Allah. Marilah sama-sama kita tutup majlis dengan doa tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا. اللهم يسر كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك سهل يسير. اللهم ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah jumpa minggu depan lagi. InsyaAllah. Esok kahfi insyaAllah. Esok kahfi. Jumaat tahsin Quran ni insyaAllah. InsyaAllah. Kau boleh masuk insyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Haji Rashid. Jumpa lagi Haji